Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala selepas 5 hari kita melihat kepada halaman 155 hingga 159, kita kembali untuk menyimak kembali kepada apa yang telah kita belajar, apa yang kita sudah ikuti dalam surah Al-A'raf. Dan pada hari ini kita bersama dengan tetamu sebagai individu penting dalam memberikan lebih pencerahan pada kita pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Syamsul. Apa khabar Ustaz? Baik. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustaz ya. Dan juga kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita gembira pada hari ini untuk terus kita menyimak dan terus melihat kepada hidayah daripada Allah SWT yang kita dah belajar di dalam surah Al-Baqarah tentang Nabi Adam bila diturunkan bersama Hawa dibekalkan dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah ini bersambung pada surah Al-A'raf di mana kita sudah pun melihat pada minggu sebelum ini kita melihat kepada kisah Nabi Adam itu diluaskan. Dan pada hari ini kita ingin mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Saya jemput pada tuan-tuan untuk share di Facebook untuk maklumkan pada rakan-rakan, pada sahabat, pada keluarga, teruskan perjalanan kita pada juz yang ke-8 ini agar surah Al-A'raf terus menjadikan kita bukan sekadar berada di tengah-tengah di antara syurga neraka, tetapi kita ingin menjadi ashabul jannah. Jadi ada ceritanya, ada panduannya pada hari ini, pada ulang kaji kita pada minggu ini. Jadi jom kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah untuk memulakan perjalanan ulang kaji kita pada hari ini. Untuk sama-sama kita melihat 5 halaman daripada halaman 155 hingga 159, dan kita ingin lihat dahulu pada muka surat 155 bila kita melihat kepada apakah yang berlaku ya apabila berada di neraka. Allah fast forward bawakan kepada senario ataupun realiti ini untuk sama-sama kita dapat hargai bahawa sebenarnya Allah amat sayang kepada kita. Allah memberi tahu apa yang perlu kita jauhkan. Dan menariknya kalau kita melihat kepada apa yang berlaku pada muka surat 155, kata kunci yang penting di sini ialah orang yang buat silap suka menyalahkan orang lain. Di dunia suka menyalahkan, sampai ke dalam neraka pun suka menyalahkan
Dan lebih daripada itu, dalam ayat yang ke-40 Allah menyatakan tentang apakah sebab seseorang itu diazab ataupun digelar sebagai penderhaka, al-mujrimin, di dalam ayat ini. Jadi mari sama-sama kita lihat ayat ini. Kemudian kita nak minta bersama Ustaz Syamsul untuk menjelaskanlah ya kepada ayat ini, pasal dia ada satu perumpamaan, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, iaitu sampailah unta masuk lubang jarum. Kan, itu perumpamaannya. Tetapi sebenarnya satu lagi perkara yang lebih lagi disampaikan sebelum itu, bahawa pintu langit tidak dibukakan. Apa maksudnya kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Kita baca dahulu pada ayat 40 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. صدق الله. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk syurga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Terus kita ingin bersama dengan Ustaz Syamsul. Ustaz, kalau boleh ceritakan sikit, la tufattahu lahum abwabus sama ini, adakah yang dimaksudkan ini ialah roh orang yang tak berapa okey ni, yang jahat ini, dia tak sampai ke langit, dan itukah rahsia yang hantu-hantu jerangkung yang ada kat bumi ni? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, tak dilupakan sahabat saya Ustaz Fazrul yang setia dengan My Quran Time, dan Ustaz Tirmizi yang maintain dengan masya-Allah alunan suara yang mengusik jiwa kita. Tambahan pula ayat yang dibacakan ini adalah ayat yang berkaitan tentang azab, dan lagu yang dibawakan memang benar-benar kalau difahami maksudnya bersama-sama, kita yakin ia mudah-mudahan menerbitkan takwa dalam diri kita insya-Allah. Ustaz Fazrul tanyakan sebentar tadi bila mana disebutkan innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Kalau ayat sebelum daripadanya diceritakan berkenaan tentang mereka itu berada di neraka. Tetapi sebenarnya perjalanan azab mereka yang mendustakan akan ayat-ayat Allah, mereka yang sombong dengan ayat-ayat Allah, ia bukan bermula setibanya mereka di neraka, tidak. Sebaliknya kalau kita lihat perkara ini telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan daripada Al-Bara' ibn Azib, Nabi ceritakan berkenaan tentang keadaan manusia dua jenis manusia tak kala mana mereka berhadapan dengan perjalanan yang paling awal ke negeri akhirat, iaitu perjalanan kematian. Maka dikala itulah salah satu daripada perjalanan yang awal inilah dipendekkan ceritanya daripada hadis yang panjang ini, tuan-tuan dan juga puan-puan, kita ini akan dicabut nyawa kita dan kemudiannya akan dibawa ke langit. Roh-roh manusia ini akan dibawa ke langit. Kalau yang baik-baik, kesemuanya akan disambut oleh para malaikat, dibukakan pintu syurga, dibukakan pintu langit, dibawa kepada lapisan-lapisan langit, dibuka tiap-tiap satu daripadanya, masuklah nyawa-nyawa ataupun roh-roh orang yang baik ini disambut oleh para malaikat. Tetapi berbeza dengan orang yang mendustakan akan ayat-ayat Allah, sombong pula dengannya, na'udzubillahi min zalik,
Diterangkan dalam hadis tersebut, hadis yang panjang, tetapi disebutkan bahawasanya hatta pintu langit yang pertama pun tidak dibuka. Tidak dibuka. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang berlaku? Bila mana pintu langit pertama tak dibuka, la tufattahu lahum abwabus sama, pintu langit tak dibuka, jawabnya dikembalikan balik roh tersebut ke bumi. Tetapi taklah jadi macam cerita tahyul orang Melayu kita ni, minta maaf disebabkan roh tu tak diterima di langit maka bergentayangan di bumi. Tidak. Sebab bila mana kita dicabut nyawanya, kita telah berpindah ke alam yang lain yang dinamakan sebagai alam barzakh. Alam barzakh ialah bukannya alam dunia, dia alam yang satu lagi. Tetapi nak menunjukkan bahawasanya mereka itu kembali kepada Allah dalam keadaan Allah tidak menerima pengembalian mereka itu kerana sombongnya dia, kerana dia telah mendustakan akan firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak dibuka pintu langit, dan kita tahu kalaulah Allah sudah tidak menerimanya daripada awal, maka selepas itu dah disebutkan wala yadkhulunal jannah. Kalaulah Allah sendiri tak terima daripada awal, ia kiasan kepada ketidakterimaan Allah, kembalinya hamba dalam bentuk penerimaan yang baik, nak diharapkan syurga apa lagi, maka disebutkan tidak, mereka itu akan masuk syurga sama sekali, sehingga diberikan perumpamaannya seumpamanya mustahilnya unta masuk dalam lubang jarum. Kita bayangkan betapa besarnya unta nak dimasukkan dalam lubang jarum, ianya takkan mungkin berlaku. Kiasan kepada mustahil perkara itu berlaku, dan itulah pandangan yang paling masyhur, walaupun ada yang menyatakan bahawasanya disebutkan kalimah la yadkhulunal jannata hatta yaljal jamal. Al-jamal itu dalam pandangan yang kedua menyatakan ianya adalah daripada tali kapal yang besar, kerana adanya qiraat yang lain yang menyebutkan dengan kalimah al-jummal. Al-jummal ni dalam bahasa Arab iaitulah tali kapal yang kasar tersebut dimasukkan dalam jarum, lubang jarum tersebut. Maka apa pun jawapannya ialah ianya untuk menafikan orang-orang yang mendustakan akan ayat Allah, yang telah sombong dengan ayat Allah Ta'ala ini, mereka itu dinafikan daripada masuk syurga selepas mereka itu tidak diterimanya pengembalian yang diredai oleh Allah, seperti mana yang berlaku kepada orang beriman. Bila mana orang beriman ada dalam akhir surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ceritanya. Jadi menarik Ustaz ya, bila la tufattahu lahum abwabus sama ini, maksudnya roh orang yang mujrimin ini, yang derhaka ini dikembalikan ya, tak dibuka. Jadi dia berada di alam barzakh ya, dan bagi roh orang yang beriman, dia berada di alam barzakh juga. Ya, tetapi disambut terlebih dahulu. Disambut ya, dia dah nampak dah pintu-pintu preview lah Ustaz ya. Dah nampak preview yang baik-baik, tapi yang ini pintu pertama pun ya, abwabus sama, bukannya samawat ya. Maksudnya kalau samawat itu adalah pelbagai pintu, tapi ini abwabus sama, langit ya. Satu langit pertama pun dah tak berapa nak terima, disebabkan oleh wahyu daripada langit yang diberikan, ayatina, kehebatan ataupun kebesaran Allah ini tidak diambil indah selama kehidupan ini. Jadi bila bercakap tentang mujrimin ini Ustaz, merujuk kepada orang kafir ke, orang munafik ke, ataupun orang yang agama Islam tapi memang tak sembahyang, tak baca Quran apa sebagainya. Boleh tambah sikitlah. Okey. Kalau kita lihat dalam ayat ni, dia ada dua. Yang pertama disebutkan mujrimin, yang kedua disebutkan sebagai zalimin, bawah tu kan. Okey. Kedua-duanya merujuk kepada ayat sebelum daripadanya, itu orang yang telah mendustakan akan ayat Allah dan sombong dengannya. So kalau kita lihat dalam bentuknya, ianya merujuk kepada orang-orang kafir sebetulnya. Sebab mana mungkin orang yang ada iman menolak ayat-ayat Allah. Kalaupun dia melakukan kejahatan, dia tidak akan menolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Iman menuntut kepada dia beriman dengan ayat-ayat Allah, Al-Quran dan sebagainya. Tetapi bila sebutkan tentang mujrim, ia melibatkan perbuatan, dirujuk kepada apa dia? Kazzabu wastakbaru. Tetapi zalimin, kenapa dirujuk kepada al-zalimin? Sebab telah ditutup kepada mereka pintu syurga, maka mereka itulah orang yang menzalimi diri mereka, kerana dengan sebab perbuatan mereka lah mereka mengharamkan daripada diri mereka daripada memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So mujrim sini orang kafir. Orang kafir ya. Maksudnya ini jelas untuk memastikan, janganlah pula ada yang kata baru orang ni sombong sikit je, kata ini memang dah ada peluang ni untuk masuk kepada tak dibuka pintu kan. Okey, ini perkara-perkara yang kita boleh faham daripada halaman 155, dan di bawah itu Allah menceritakan tentang orang-orang yang masuk ke syurga
ya, dicabut daripada hatinya ghil, iaitu rasa dengki Ustaz ya. Jadi bila dinyatakan dicabut rasa ghil ini, sebenarnya memang orang beriman pun dia ada ghil di atas muka bumi ini ya. Dia jumpa orang tertentu dia macam tak masuk sangat ya, ataupun ialah ada orang yang mungkin menyakiti hati, susah sebenarnya nak 100%, tetapi apa yang berlaku ialah Allah menawarkan kepada kita dalam hati kita ini dicabut ghil, dan kemudian barulah dapat tajri min tahtihimul anhar ya. Pasal kadang-kadang kita pergi tempat cantik holiday Ustaz ya, bercuti tapi kalau dalam hati tu ada masalah dengan seseorang lah, siapa-siapa ke, dengan orang hotel ke, dengan keluarga ke apa ke, tempat cantik pun jadi tak cantik, tak seronok. Jadi ini perkara yang Allah beri package ya kepada kita apabila kita diizinkan masuk ke syurga, dan ada doa orang-orang yang masuk syurga di dalam ayat yang ke-43. Kita nak bergerak kepada muka surat 156. Kita nak melihat kembali kepada ayat 100 ataupun ayat yang ke-44, di mana dalam ayat ini wanada ashabul jannah ashabun nar ya, ahli syurga panggil kepada orang yang berada di neraka, sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami, itu semuanya benar. Adakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu? Jadi kita nak baca ayat ni sekali lagi, pasal ada perkataan yang nak pencerahan, iaitu bila bercakap tentang la'natullahi 'alal zalimin, apa maksud laknat ini sebenarnya? Biasanya laknat untuk syaitan biasanya, tapi ini kita nak lihat lebih lagi. Kita baca ayat 44 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Mazrul. Tamu kita Ustaz, menarik ayat ni ya, ayat berkenaan dengan dialog antara penghuni syurga dan juga penghuni neraka ni. Baik, sama-sama kita baca ayat 44. Wa nada ashabal jannati ashaban nari قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على Dan para penghuni syurga menyeru kepada penghuni neraka, sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami, itu semuanya benar. Adakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu? Maka mereka menjawab benar. Kemudian penyeru malaikat berseru di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi biasanya kita tahu Ustaz ya, laknat kepada syaitan kan, kepada iblis. Tetapi di sini laknat Allah bagi orang-orang yang zalim ini, apa maksud laknat? Dia dah masuk ke neraka dah ni. Tapi laknat itu Ustaz boleh cerahkan? Okey, masya-Allah. Inilah dikatakan kehidupan neraka. Kita berbicara daripada seawal bicara kita tentang muka surat ini, mudah-mudahan Allah meletakkan ianya sebagai satu benteng dalam diri kita untuk terus bermohon kepada Allah dijauhkan daripada neraka, sebab kehidupan neraka ini hatta kalaupun satu saat kita berada di dalamnya kita takkan sanggup. Penyiksaan yang datang kepada mereka yang menghuni neraka ini bukan sekadar penyiksaan yang berbentuk satu bentuk jasad semata-mata. Tetapi kalau kita lihat bagaimana ayat ni datang selepas daripada Allah Azza wa Jalla menyeru kepada orang beriman, itulah syurga yang diberikan kepada kamu. Kemudian pada ketika itu, orang beriman bila mana dah confirm dapat syurga, pada ketika itulah orang beriman kata, wahai orang kafir,
Dulu kamu hina kami, pelekeh kami atas amalan yang kami buat. Sekarang ni betul datang janji Tuhan, kami buat baik dapat syurga, kamu dapat apa? Betul tak janji Tuhan? Kalau lawan Allah Ta'ala, lawan ayat Allah Ta'ala, kamu akan dapat neraka. Maka ketika itulah bila mana orang kafir melihat ayat ini ataupun mendengar perkataan tersebut, mereka terpaksa mengaku betul. Dan datanglah selepas daripada itu malaikat menambah kesakitan yang mereka hadapi akibat dalam neraka tersebut dengan kesakitan yang kedua selain daripada kesakitan jasad yang dirasa, iaitulah kalimah laknat Allah ke atas mereka yang mendiami di dalam neraka kerana kezaliman mereka tersebut. Maksudnya ditekan, ya? Emosi kena, luar pun kena. Kita kalau jatuh terduduk orang pujuk, Allah kesiannya, mainlah kita angkat. Kita rasa terubat sikit hati kita kan tuan-tuan dan puan-puan. Betul. Tapi kalau jatuh orang kata padan muka, agak-agak rasa apa? 2 kali kena, ya. Maka inilah merupakan kalimah laknat ni lawan kepada rahmat. Rahmat untuk orang dalam syurga, tetapi laknat orang yang mereka itu disebutkan jauh daripada azab, jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada peluang mendapat kebaikan. Maka itulah yang secocoknya bagi orang-orang yang telah mendustakan akan ayat Allah, sombong dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita dia. So kalimah laknat ni ianya merupakan hentaman yang kedua selepas hentaman yang pertama. Masuk neraka silakan. Ini pula kata ibaratnya dalam bahasa kita jatuh dan muka. Rasakanlah laknat ke atas kamu wahai penghuni neraka. Maksudnya ini Allah beritahu maksudnya bila sampai ke syurga, kalau ayat yang 43 itu wanudu antilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun, ya, pasal apa yang kamu amalkan, apa yang kamu buat, kamu dapat mewarisi kepada syurga, ya. Tetapi di dalam ayat 44 ini tadi dah masuk ke neraka, siap kena lagi, ya, oleh para malaikat yang sebenarnya dah tawarkan bantuan selama ini dalam hidup kita, tetapi kalau orang yang zalim, malaikat akan melaknat. Jadi ini sebagai satu peringatan untuk kita bersama. Kita berhenti sebentar, kita kembali semula melihat kepada intisari apa yang telah kita belajar 5 hari ini. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal kita pada hari ini dalam sesi ulang kaji pada halaman 155 hingga 159. Dan sebentar tadi kita sudah pun melihat kepada apakah dialog. Dan kalau kita perasan di dalam surah Al-A'raf ini ada banyak dialog berbanding dengan kalau kita melihat di dalam surah Al-An'am, iaitu penuh dengan arahan daripada Allah. Kul, banyak arahan kepada Nabi, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk meneguhkan kepada akidah kita. Tetapi dalam surah Al-A'raf ini banyak dialog, dan dialog ini bersambung lagi pada ayat 46, 47 dan 48 yang bercakap tentang Ashabul A'raf. Kita nak baca daripada ayat 48 pada kali ini untuk sama-sama kita melihat apakah yang dimaksudkan dengan Ashabul A'raf yang menjadi nama kepada surah yang ketujuh ini. Jadi mari sama-sama kita buka pada halaman 156, bacaan pada ayat 48 bersama Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. A'udzu bisyaitanir rajim. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum qalu ma aghna
يستكبرون. صدق الله. Dan orang-orang di atas A'raf, tempat yang tertinggi, menyeru orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sumbungkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Jadi ada beberapa ayat dalam bentuk dialog pada halaman 156 ini bercakap tentang Ashabul A'raf. Kalau boleh Ustaz terangkan, Ashabul A'raf ni macam mana dia boleh jadi dekat tengah-tengah tersebut, dan akhirnya Ashabul A'raf ni dia ke mana selepas itu kan? Adakah duduk kat tengah-tengah tu sahajakah ataupun bagaimana? Sila Ustaz. Alhamdulillah, kita sampai kepada kita panggil klimaks surah inilah. Kenapa? Sebab di sinilah kita kata diangkat bicaranya sebagai tema surah ini. Nama kepada surah ini Suratul A'raf. Di sinilah tempat yang kebiasaannya bila mana orang membicarakan tentang Suratul A'raf, mereka pasti takkan meninggalkannya. Kerana inilah datangnya nama Suratul A'raf daripadanya. Maka antara persoalan yang biasa ditimbulkan itu apakah itu Al-A'raf dan siapakah mereka yang disebutkan sebagai Ashabul A'raf ini? Kalau kita lihat daripada kalam ulama mufassirin, mereka menyatakan Al-A'raf ini, kalau kita lihat antaranya pandangan Ibn Jarir At-Tabari, Ibn Jarir menyatakan ianya adalah merupakan satu kawasan yang berada di antara syurga dan juga neraka. Satu kawasan yang membataskan kehidupan orang-orang dalam syurga dan juga kehidupan orang neraka. Dia berada di tengah-tengah. Seperti mana yang kalau dipetik daripada ayatnya, cerita daripada surah Al-Hadid ada menyebutkan tentang perkara tersebut. Lalu bila kita sebutkan tempat itulah merupakan tempat di antara syurga dan juga neraka, di situ adanya satu kelompok manusia yang akan diletakkan di sana yang dikenali sebagai golongan A'raf. Siapakah di golongan A'raf? Itu orang nak tanya. Golongan A'raf ini ialah kalau kita lihat dalam pandangan yang paling popular, kerana kalau kita lihat dalam pandangan-pandangan mufassirun, ianya banyak pandangan yang menyebutkan tentang siapakah dia Ashabul A'raf, tetapi dalam pandangan yang paling popular iaitulah Ashabul A'raf ini, tuan-tuan dan juga puan-puan, adalah orang yang disebutkan amalan kebaikan dan juga keburukan mereka itu sama. Kalau di akhirat nanti kita tahu semua kita akan ditimbang amalan kita. Allah sebutkan faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan dia, dia akan hidup dalam kehidupan yang mereka itu redha dengannya, senang dengannya. Tapi siapa wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya, maka dia akan kembali kepada neraka hawiyah. Cuma ada kalangan manusia ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia punya amal baik dan juga amal jahat dia sama-sama. Boleh pula. Tapi sama banyak. Nak kata buat jahat sikit, buat baik sikit, ataupun buat jahat banyak, buat baik sikit, banyak, so sama. Keadaan ni kalau kita fikir, kita kata mungkinkah berlaku? Tetapi tuan-tuan, puan-puan, bagi saya kata itu pengajaran yang paling besar untuk saya sendiri. Kadang-kadang kita memandang satu amalan itu kita boleh tinggalkan, kita kata tak ada nilai. Remeh. Tetapi siapa boleh bayangkan kalaulah disebabkan oleh satu amalan itu, kita masuk syurga ataupun kita masuk neraka. Subhanallah. Walaupun kesudahan cerita A'raf ni, Allah ceritakan juga, kalau kita lihat dalam ayat yang berikutnya nanti dalam ayat yang ke-49. Waktu mereka memandang dalam ayat 46, Allah ceritakan mereka tengok ahli syurga, mereka katakan salamun alaikum. Ayat 47, tengok ahli neraka, ya Allah, jangan jadikan aku dalam kalangan orang yang zalim masuk neraka tadi. Lalu bila mana mereka tengok ahli neraka, dalam ayat yang ke-48, Allah kata, mereka sebutkan kepada neraka, guna tak apa yang kamu sombong dengan Tuhan dulu? Orang Ashabul A'raf herdik orang dalam neraka. Maka bila mana orang dalam neraka tengok Ashabul A'raf duduk tengah-tengah, tak masuk syurga lagi. Dalam ayat sebelum daripada itu kan, lam yadkhuluha wa hum yatma'un tu. Orang dalam neraka kata, demi Tuhan kamu takkan masuk dalam syurga. Maka dikala itulah Allah Subhanahu wa taala dengan kepemurahannya, dengan sifat rahimnya yang hebat di akhirat nanti, Allah sebutkan dalam ayat yang ke-49 itu kan, Allah kata, adakah mereka yang telah bersumpah bahawasanya kamu ni yang takkan masuk syurga itu tadi betul-betul tak masuk syurga? Maka Allah kata tak, udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Allah izinkan mereka untuk masuk ke syurga juga selepas daripada seluruh orang-orang lain telah mendahului mereka, disebutkan sebagai golongan as-sabiqun. Dan oleh kerana itulah ada sebahagian daripada para ulama tafsir menyatakan Ashabul A'raf ini selain daripada mereka itu duduk di antara syurga dan juga neraka,
Mereka juga dikenali sebagai golongan yang mengenali. Araf ni apa? Orang yang kenal. Arafa. Kenal siapakah dia penghuni syurga, kenal siapa dia penghuni neraka. Sebab penghuni syurga dan neraka takkan bertemu, tak kenal. Tapi ashabul araf boleh tengok syurga, boleh tengok neraka sebab dia duduk tengah-tengah. Dan mereka menyatakan juga ashabul araf ini adalah merupakan golongan yang dikatakan adalah golongan orang yang terakhir masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ashabul araf tu 50-50 Ustaz ya. Ya. Jadi maksudnya kalau yang 49 baik, 51 Allah Akbar. Nauzubillah. Nauzubillah ya. Kalau je jahat lah. Kalau yang baik kita kata alhamdulillah. Kita mana sangkakan satu amal kita kecil yang satu itu Allah perhitungkan untuk kita melangkah masuk syurga, beruntunglah dengan satu amalan. Itu sebab ada kalangan para sahabat dia menyatakan apa dia kata, jangan kamu ditewaskan 10 itu dengan yang satu. Apa yang 10? Satu kebaikan 10 kali ganda. Tapi satu kejahatan dikira satu. Tapi jangan sampai kita ditewaskan dengan 10 kebaikan yang sepatutnya membuka jalan kita ke syurga, tiba-tiba disebabkan oleh satu kejahatan yang dilakukan lebih banyak menewaskan kebaikan yang sepatutnya lebih banyak disebabkan oleh gandaan pahala tersebut. Dan macam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu memperlekehkan barang sekecil mana pun daripada kebaikan. Sebab kita tak tahu satu itulah yang memungkinkan kita wallahu alam dengan rahmat daripada Allah keluar daripada kelompok al-araf masuk ke syurga selamat daripada neraka. Itu Ustaz. Subhanallahil azim. Jadi memang surah Al-A'raf ini dia punya perasaannya tu lain ya berbanding kalau kita lihat dalam surah-surah sebelum ini. Kalau Madaniyah ni banyak peraturan ya. Ada juga cerita pasal neraka ni, tetapi kali ini surah Al-A'raf ini dia memang tangkap betul ya, menceritakan kepada kita semua, pada tuan-tuan sekalian, betapa dahsyatnya, tapi dalam masa yang sama ada rahmat ya Allah. Jadi bila kita baca ini dalam takut kita ini, kita mengharapkan rahmat daripada Allah SWT. Bacaan tuan-tuan dengan Al-Quran ini, walaupun satu huruf yang merangkak-rangkak, jangan dikecilkan, jangan diremehkan doa, amalan baik dalam ahli keluarga. Jangan dihalang tu ya, pasal khawatir nanti bila bercakap tentang dihalang ini, menghalang perkara kebaikan ini, dalam ayat 45 itu alladzina yasudduna an sabilillah, khawatir dahlah kita menghalang ya. Itu yang berlaku pada muka surat 155 tu, dia cakap kau cakap aku ya. Rupa-rupanya itu adalah satu siksaan yang perlu kita sama-sama hargai dan juga kita cermati. Baik, kita nak bergerak kepada halaman 157. Sama-sama kita nak lihat pada ayat 55-56. Kali ini kita dibekalkan dengan teknik doa ya. Kita nak baca 55 ayat 56 bersama Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Auzubillahi minasyaitanir rajim. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 55, maksudnya berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampau batas. Ayat ke-56, dan janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh mengharap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang melakukan kebaikan. Jika kita perasan sebenarnya Ustaz ya, di sini ayat 56 inna rahmata itu dieja dengan ta terbuka ya, tapi kalau dalam muka surat 156 itu ayat 49 Allah bercakap tentang la yanaluhumullahu birahmah, itu ta yang tertutup. Ada pengajaran yang besar dekat situ, yang pastinya salah satu buku yang saya sempat rujuk ialah ta terbuka ini, rahmat itu berpanjangan sampai ke akhirat. Tapi kita nak tengok macam mana nak dapat yang rahmat sampai ke akhirat ini.
Salah satunya topik di sini adalah doa. Kalau Ustaz boleh ceritakan apa adab berdoa dan dalam masa yang sama ada pula wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Sila Ustaz. Alhamdulillah kita sampai kepada babak-babak yang mudah-mudahan lebih mencerahkan jiwa kita daripada cerita tentang neraka tadi. Nauzubillahi min zalik. Tapi macam disebutkan oleh Ustaz Fazrul tadi, hidup kita ni kena seimbang di antara ketakutan dan juga berharap. Ya. Maka bila mana kita ada harapan, di situlah kita akan ada permintaan kepada Allah, dan Allah ni subhanallah, dia mengetahui keperluan diri kita, dia bekalkan kita bagaimanakah cara untuk berdoa. Sebab kadang-kadang kita memikirkan untuk banyak berdoa. Perbanyakkan berdoa, saya tak kata itu tak bagus Ustaz, ya. Bagus kita banyak berdoa. Tetapi salah satu perkara yang perlu kita pertegaskan untuk diri kita, kita sahutlah seruan Nabi. Nabi kata ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu akan diterima oleh Allah. Tapi macam mana kita nak dapat doa yang diterima oleh Allah? Di situlah Allah ajarkan kepada kita, tuan-tuan dan juga puan-puan, adab untuk berdoa. Macam mana nak mendapatkan doa yang diterima? Itu lebih penting sebenarnya. Bukan takat berdoa, tetapi kita nak doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua ayat ni, ayat 55 dan juga ayat yang ke-56. Selepas daripada Allah ceritakan tentang kebesarannya yang menciptakan langit dan juga bumi sebagainya, kita diminta untuk minta kepada Allah yang menciptakan segala-galanya dengan 6 adab. 2 ayat tapi ada 6 adab sebenarnya. 6 6. Okay. Untuk ringkasan saya ni saya kata 6 lah. Yang pertama, kita tahu kenapa kita perlu minta kepada Allah, sebab diri kita kurang. Kalau kita dok rasa diri kita ni sempurna, lengkap segala-galanya, kita takkan minta kepada Allah. Itu sebab yang pertama nak minta kepada Allah, hadirkan jiwa yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kehinaan yang disebutkan sebagai tadarru'. Jangan sombong, lawan kepada kumpulan yang sombong tadi, orang yang rendah diri. Bila mana kita rendah diri, kita minta kepada Allah. Itu yang pertama. Adab pertama, hadirkan jiwa yang rendah. Rendah maksudnya, ya Allah, aku ni banyak kurang, sempurnakanlah diri aku. Contohnya, itu yang pertama. Yang kedua, Allah kata apa dia? Kena ada khufiyah. Kena ada rasa risau, bimbang terhadap balasan yang buruk contohnya, ataupun paling kurang doa kita kalau tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, risau bimbang. Ini tidak minta maaf Ustaz, angkat tangan berdoa tapi mata tengok rancangan bola sepak ke apa ke, tak bersungguh, tak takut doa tu tak diterima oleh Allah, sedangkan kita tahu itulah peluang untuk kita mengharapkan sesuatu daripada Allah. Hadirkan perasaan takut Allah tak terima. Yang ketiga disebutkan dalam ayat yang ke-55 tersebut, apa dia? Allah kata tidak melampau. Bagaimana yang dikatakan tidak melampau ini? Iaitulah bila mana kita minta tu, biarlah bahasa kita itu sesuai. Sebab ada cerita, walaupun hadis yang dibawakan ini adalah hadis yang daif daripada riwayat Imam Ahmad. Cerita berkenaan tentang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dia dengar anak dia. Anak dia berdoa, ya Allah, aku minta daripada kamu syurga. Tapi dia bukan takat minta daripada Allah syurga, dia kata, ya Allah, berikanlah kepada saya syurga, kemudian nikmatnya, kemudian perhiasan dalamnya. Dia memanjang-manjangkan macam seolah-olah syurga itu tak ada benda-benda tersebut. Macam kita katalah, terlalu detail sangat. Detail sangat. Ada benda yang perlu kita detail untuk dunia ini, tetapi untuk akhirat ni Nabi SAW ajarkan kita satu doa yang insya-Allah melengkungi segala-galanya. Apa dia? Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa amal. Ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ianya telah cukup, sebab bila mana seseorang itu dapat syurga, tak payah minta, Ustaz boleh tak saya minta PS5 dalam syurga? Janganlah gitu. Itu dinamakan melampau dalam berdoa. Dan kalimah sebelum daripada itu, khufiyah juga. Kalau disebutkan khufiyah itu juga, selain daripada kata-kata minta maaf, bukan kita kata takut, tetapi khufiyah ini juga disebutkan sebagai merendahkan suara. Bila mana berdoa kepada Allah, khufiyah tadi, minta maaf, khufiyah ni disebutkan sebagai kita sembunyikan. Kalimah asal khufiyah ni iaitu merendahkan suara kita bila mana kita berdoa kepada Allah. Sebab satu ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabat dalam perjalanan ke Medan Khaybar, bila mana Nabi SAW dengar para sahabat meninggikan suara mereka ketika mana mereka bertakbir, berdoa kepada Allah. Nabi SAW menyatakan apa dia? Irba'u ala anfusikum. Berlemah lembutlah dengan diri kamu. Kenapa Nabi kata innakum la tad'una asam wala ghaiba? Kamu sebenarnya tidak berdoa kepada sesuatu yang pekak, tuli, ataupun sesuatu yang tak ada. Tapi kita berdoa kepada Allah yang ada, lagi Maha mendengar,
maka rendahkan suara kita. Ibaratnya kita kata, kalau kita nak minta kepada sesuatu, takkanlah kita menjerit, meningkah, marah. Tidak. Kita minta kepada mak kita, wahai mak, wahai ibu, minta kuih sepotong macam lagu raya tu kan. Minta kuih sepotong, bahasanya ialah kan, contohnya kan. Lembut bahasanya. Janganlah kita meningkah, mak bagi sekarang. Janganlah begitu. Khufiah itu merendahkan suaranya. Dan yang ketiga tadi kita sebutkan, jangan tak melampau. Yang keempatnya iaitu disebutkan dalam ayat berikutnya, Allah kata wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah kata jangan kamu melakukan kerosakan selepas daripada kita kata perbaikan yang telah dilakukan. Dalam ringkasannya kita kata bila mana kita nak doa kita diterima oleh Allah, jangan buat maksiat. Sebab maksiat tu bukan takat merosakkan diri kita, ia juga boleh merosakkan alam ini. Jangan buat maksiat. Macam cerita seorang lelaki yang jalan di padang pasir, rambutnya berdebu, pakaiannya kusut masai, dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ya Rab, sedangkan makannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram. Mana kata dia buat melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tak suka, maka doanya jauh daripada diterima oleh Allah, sehinggalah kepada disebutkan sebagai lepas daripada itu kata khaufan, inilah baru takut tadi Ustaz. Takut tadi kena ada takut, ya Allah, kalau doa aku tak diterima oleh Allah, agak-agaknya apa jadi pada aku? Aku berharap kepada rahmat-Mu ya Allah, aku harapkan syurga-Mu. Dan yang terakhir sekali iaitu yang keenam, iaitu disebutkan di situ apa dia? Wa tama'a, kena ada rasa tamak nakkan apa yang kita nak daripada sisi Allah. Kalaulah kita tamak daripada dunia ini, nakkan akhirat itu, nakkan redha Allah, kena lebih tamak daripada apa yang kita nak daripada dunia ini. So 6 perkara ini adalah antara adab berdoa yang diajarkan oleh ayat 55 dan ayat 56 suratul An'am. Wallahu a'lam. Jadi ini adalah 6 adab berdoa yang disampaikan dalam ayat 55-56 Ustaz ya. Untuk kita mendapat rahmat, dan rahmat itu bukan sekadar rahmat di sini. Betul. Nun sampai jauh ke sana, dan Allah menyatakan innallah ataupun inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, amat dekat ya. Ini juga perkataan yang Allah gunakan ketika doa pada ayat 186 surah Al-Baqarah. Maksudnya memang bila mula berdoa sahaja seseorang itu sedang mendekatkan diri pada Allah, dan Allah kata fa inni qarib pada ayat 186 surah Al-Baqarah. Di sini juga Allah menyatakan inna rahmatallahi qarib. Memang dah dekat dah ya. Sama ada Allah jawab sama ataupun lebih baik daripada apa yang kita minta, tetapi pastinya Allah memberikan dengan syarat kita mengikut kepada adab-adab yang disampaikan. Dan dengan ini kita doa pada Allah SWT, kita jadi orang yang sentiasa berdoa, kerana bila kita lihat kepada syurga neraka yang telah disampaikan pada ayat 155 156 muka surat 155 156, sudah tentunya tangan dan hati kita akan terus berdoa. Dan kita doa pada hari ini, moga-moga Allah pimpin diri kita dengan hidayah, terus kita ini rendahkan diri kita, terus menjadi golongan yang jangan kecilkan kebaikan walaupun setitik ataupun amat kecil. Kita bersama dengan Ustaz Syamsul bacakan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله، بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأنت أهل أن تعبد، وأنت أهل أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم من كل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syamsul Hakim sudi bersama pada hari ini, dan tuan-tuan, kita terus ingin menyebarkan kesedaran tentang pentingnya beriman pada hari akhirat dan juga pentingnya kita memanjatkan doa dengan penuh tadarruan wa hufyatan sebentar tadi yang dijelaskan, dan kesedaran inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai platform. Tuan-tuan boleh menyumbang bersama, di mana gambar yang tertera di atas skrin ini adalah hasil sumbangan tuan-tuan, sumbangan Quran disampaikan ke pejabat polis, kepada seluruh Malaysia, dan sumbangan tuan-tuan juga digunakan untuk menghasilkan program-program kesedaran berkaitan dengan Al-Quran. Kita bertemu kembali dalam ulangan pada jam 5 petang, jam 11 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terus mendoakan tuan-tuan bahagia dengan sinar cahaya daripada Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, aman, insya-Allah.